Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan selamat petang. Status terkini kes disahkan COVID-19 yang telah pulih. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin maklumkan bahawa terdapat 7 kes pada hari ini yang telah pulih dan dibenarkan discharge daripada ward. Ini menjadikan jumlah kumulatif mereka yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 sebanyak 49 kes. Status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga hari ini terdapat 120 kes baru yang telah dilaporkan. Dia menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 673. Berdasarkan siasatan awal, daripada 120 kes baru yang dilaporkan hari ini, sebanyak 95 kes positif COVID-19 adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling. Sehingga kini seramai 12 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat 2 kematian kerana COVID-19. Kes ke-178 dan kes ke-358 dilaporkan kepada Crisis Preparedness dan Response Center Kebangsaan KKM pada hari ini. Kes pertama iaitu 178 merupakan seorang warga negara Malaysia berumur 34 tahun yang pernah menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling tempoh hari. Beliau mula mengalami gejala demam mulai 5 Mac 2020. Beliau mendapat rawatan di Hospital Permai, Johor Bahru pada 12 Mac 2020 setelah dikesan positif COVID-19. Keadaan beliau merosot dan telah dimasukkan ke unit rawatan rapi. Beliau disahkan meninggal pada hari ini. Kes yang ke-358 merupakan seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 60 tahun yang mempunyai sejarah penyakit kronik. Beliau mula mengalami gejala demam, batuk dan kesukaran bernafas pada 7 Mac 2020. Beliau mendapat rawatan di Hospital Umum Sarawak pada 14 Mac 2020 setelah dikesan positif COVID-19. Keadaan beliau merosot dan telah dimasukkan ke unit rawatan rapi dan beliau telah disahkan meninggal pada hari ini. Susulan itu memang sepatutnya dan bertepatanlah dengan tindakan yang amat berhormat Perdana Menteri kita mengumumkan mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan mengikut peruntukan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 dan Akta Polis 1967, Akta 344. Kementerian ingin maklumkan bahawa kerajaan Malaysia mengambil tindakan drastik ini untuk terus mengekang penularan wabak COVID-19 dengan cara menghadkan pergerakan orang ramai, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan atau kita panggil Movement Control Order. Pendekatan ini memang perlu dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia bagi mengelak lebih ramai rakyat Malaysia negara ini daripada dijangkiti COVID-19 dan membendung serta mengekang rangkaian penularan virus COVID ini. Walaupun perkhidmatan kesihatan akan terus dipertingkatkan dan kerjasama pelbagai pihak dan sama ada awam dan swasta perlu diteruskan. Kerajaan ingin mengesa orang ramai untuk mematuhi segala arahan berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Akta 342 ini dan terus akan dikuatkuasakan mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020. Kegagalan mematuhi mana-mana arahan tersebut sekiranya disabitkan dengan kesalahan boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 24 Akta 342. Setiap individu perlu menjadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan menjalankan peranan masing-masing untuk membantu kerajaan Malaysia dalam membendung penularan kejadian COVID-19.
antara tindakan yang harus diambil oleh setiap rakyat Malaysia bagi mencegah dan mengawal penjangkitan COVID adalah terus mengamalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa, seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau bahan pencuci tangan, hand sanitizer. Silalah sentiasa mengamalkan etika batuk, iaitu cough attitude yang baik, iaitu menutup mulut dan hidung dengan tisu ataupun pelapik apabila batuk atau maupun bersin. Seterusnya basuh tangan dengan serta-merta. Dan segera mendapatkan rawatan, ya. Segera dapatkan rawatan jika mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan seperti batuk, sersema, sakit tekak dan demam. Dan untuk itu, Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus bekerja memantau perkembangan kejadian jangkitan ini melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat dari masa ke semasa. Sekian. Terima kasih. Soalan kita gila-gila ya. Soalan. Silakan. Soalan. Dr. Sri, the first patient who passed away today, the 34 years old in hospital coma, does he has any chronic disease before he get infected of COVID, such as heart disease or diabetes, etc.? Sakit ini dirawat di hospital rumah, tapi dia dimasukkan ke HSA, ya. Hospital Sultan Aminah, unit rawatan rapi, ya. Dia komorbid. Ya. No komorbid. No comment. Dia komorbid. Oh, ya. No. Oh, no komorbid. No komorbid. Which one? Kes pertama Yeah, because, yang meninggal ni. yeah, correct. Oh, dia tak ada komorbid. Dia memang pure kerana COVID-19. Sorry, I ingat. Komorbid ni maknanya penyakit lain, Maknanya dia ada, selain dari komorbid, dia ada kencing manis ke, ada ada diabetes ke, ada chronic illness ke, sorry. Dia betul-betul pure komorbid 19. So he has no record of all those Tidak ada. disease. Ya. Ya. Ha? Where? Hospital Sultan Aminah. ICU, unit rawatan rapi, kerana dia telah diberi rawatan menggunakan ventilator, sehingga tamat pernafasan. Mengenai hukuman di bawah itu, Hmm. kita hukum control order kan. Ya. Itu hukuman apa, yang fine itu berapa Okey. compoundnya? Saya boleh beritahu, iaitu dengan akta ini yang memang kuasanya kuasanya di bawah akta 342, ya. Pertama, kesalahan pertama sekiranya dapat kita tangkap ataupun kita dakwa, boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun, atau denda atau kedua-duanya sekali. Kedua, kesalahan kedua, sekiranya kali kedua dia bersalah, atau kesalahan berikutnya boleh dipenjarakan tidak lebih 5 tahun atau didenda atau kedua-duanya. Yang ketiga, kesalahan yang berterusan didenda selanjutnya tidak melebihi RM200 bagi tiap-tiap hari kesalahan itu berterusan. Tapi untuk kesalahan pertama dan kedua, denda itu berapa? Penjara. Denda. Ya. Itu budi bicara mahkamah. Yeah. Before you all, he is the first of them. Which is the first death, the Sarakian or the man from Johor? Oh, meninggal dunia. Siapa yang mula? Yang pertama, siapa yang pertama? Oh, The first or second patient from the first. yang Sarawak. Relia Sarawak. Sarawak. Kes yang ke-358, Kita ada sekarang ni, as you know, kita ada 673. Kita sebut kes ke berapa, Jadi yang meninggal dunia daripada 673 kes ialah kes yang ke-178 dan kes yang 358, iaitu gelombang kedua, Bagi kes 178 dia meninggal pukul berapa dia? Oh, tu spesifik sangatlah. Dia pagi tadi. Menteri, Ya. setakat hari ini berapakah jumlah total case dari kluster case 106 and berapa dari kluster Khalid exemplary? Oh, that is so The two main cluster, right? ya.
kluster tablik. Kluster tablik. Okey, daripada total 673 hari ini, kluster tablik ialah 428. Another cluster, the UOA. Iaitu bakilah 673 tolak 428. Kita sekarang ni gelombang kedua ni kluster tablik. So kluster tablik saja dah 428 orang berbanding 673. Yes. Rekat-rekat yang tak bagi pekerja-pekerja untuk rumah so kerja apa lah? Oh, itu arahan yang akan saudara perolehi daripada Majlis Keselamatan Negara ya. Dr. Sri, you mentioned that the 60 years old patient who passed away in Sarawak, he has sejarah penyakit kronik. Yeah. What is the penyakit kronik refers to? Dia ada diabetes. Ni kita panggil comorbid comorbidity lah. Dia ada morbidity itu, comorbidity dia ada sekali dengan diabetes mellitus, hypertension dan lipid lah, dyslipidemia ya. So does this imply that those patients who have this chronic disease, the risk of Yeah, the risk of patient with another illness when they have COVID-19 is more vulnerable than if they are don't have any illness before. We are very sorry for the rakyat. Okay? Yeah. Sebelum ni kementerian ada buat kerjasama dengan pihak swasta yang buat ujian saringan COVID daripada rumah. Dengan arahan terkini kerajaan tu, adakah benda ni diteruskan atau macam mana? Selagi dia melibatkan kesihatan, apa yang dipanggil Uberization ataupun petugas-petugas Kementerian Kesihatan sendiri pun akan ke rumah ya. Itu untuk home surveillance untuk menyiasat dan juga mengambil sampel ataupun swab untuk ditentukan kesahihan ataupun ulangan kes sama ada dia negatif atau positif ya. Selagi dia pekerja Kementerian Kesihatan ataupun yang saya atau Kementerian Kesihatan telah beri tugas ataupun arahan kepada mereka. Okey. Ya. Last. Since the perintah will be enforced 12 p.m. midnight, so from tomorrow onwards, will the press conference be conducted through live only because we don't want mass gathering of people around like what we see here today. So will it be conducted through like FB live only or? Ya, Kementerian Kesihatan tetap melaporkan setiap hari tentang keadaan kedudukan kesihatan rakyat Tapi tentang akta tersebut kita ada majlis keselamatan. Like the press conference now, will it be conducted? Ya, we see. Kita ada dua cara. Satu, saya sebagai Menteri Kesihatan akan membuat press conference iaitu visual and image lah. Bagaimanapun setiap hari mesti ada keluar press release daripada DG ataupun saya sekiranya tidak ada press macam ni lah, macam visual ya. Terima kasih ya. For 2 weeks. Ya. Sir.